Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam slot bab tingkatan 4. Okey, bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Matematik tingkatan 4, kelas PDPR bersama Cikgu Siti Nur binti Uthman. Untuk tajuk 3.1.3, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan suatu ketaksamaan linear. Okey, graf di sebelah menunjukkan garis Y bersamaan dengan MX tambah C. Okey, di mana yang berwarna ataupun berlorek itu adalah kawasan yang lebih besar. Kemudian di bawahnya adalah kawasan yang lebih kecil. Titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan Y bersamaan dengan MX tambah C. Titik-titik yang terletak di rantau atas garis lurus memuaskan ketaksamaan Y lebih besar atau sama lebih besar daripada MX tambah C. Titik-titik yang terletak di rantau bawah garis lurus memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil MX tambah C. Okey, ini merujuk kepada gambar di sebelah. Graf seterusnya ataupun bagi kes Y bersamaan dengan H, di mana garisan ini tidak mempunyai kecerunan, titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan Y bersama dengan H. Titik-titik yang terletak di rantau atas garis lurus memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada H. Okay, yang atas ni lebih besar, yang bawah pula adalah lebih kecil. Okey, untuk graf yang ketiga ataupun kes yang ketiga di mana garisannya adalah selari dengan paksi Y. So, X lebih besar berada di sebelah kanan, maka X lebih kecil berada di sebelah kiri. Dan antara titik pada satah chartes dengan ketaksamaan Y lebih besar daripada MX tambah C. Y lebih kecil daripada MX tambah C, Y lebih besar atau sama dengan MX tambah C, dan Y lebih kecil atau sama dengan MX tambah C. Okay, bezanya adalah untuk buat garis di mana yang tidak ada sama dengan, maka garisnya adalah garis putus. So, kawasan dia adalah lebih besar lebih kecil bergantung pada soalan lah. Kemudian untuk Y sama dengan, maka garisnya adalah lurus, tidak putus-putus. Contoh yang kelima. Okay, kita pergi pada contoh yang kelima. Lorek rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. So, Y lebih besar daripada 2X, 2/3X tambah 2. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih kecil. Dalam contoh yang kelima, okay, kita pergi masalah. Okay, dalam penyelesaian masalah, untuk soalan A, yang perlu dilorek adalah kawasan atas graf. Okay, ini yang kita kena lorek. Okay, yang ni pun kawasan dia lebih kecil, maka bawah graf. Tengok pada simbol. Okay, yang ni Y lebih kecil berada pada kawasan bawah graf. Yang ni lebih besar, makanya kawasan dia adalah atas graf. Okay, yang ni pun di sebelah kanan graf. Okay, yang ni adalah lebih besar juga di atas graf. Okay, sangat mudah. Lukis graf dan lorek rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Y lebih kecil atau sama dengan 2X tambah 3. Okay, untuk soalan ni dia suruh lukis graf. Y sama dengan 2X tambah 3 dahulu. Kemudian barulah kita tentukan kawasan dia di bahagian mana. So, nak lukis graf ni nak buat apa? Kena cari 2 titik, sekurang-kurangnya ada 2 titik. Okay, untuk B pun sama. Dah dapat dah garisan dia kat mana. So, ini kita yang plot. Okay, anda plot sendiri. So, yang ni kawasan di atas graf. Depend pada soalan tadi. Okay. Kemudian, untuk soalan C pun sama. Kawasannya adalah di bawah graf. Okay, soalan D pula
Soalannya X tolak Y sama dengan 4, maka kita kena ubah, jadikan dia Y sama dengan X tolak 4. So, dapatlah titik ke garis dan plotkan. Lukislah dia punya garisan. Ini soalan F, X sama dengan 4, senang saja. So, untuk paksi Y, maknanya dia mestilah berada di atas graf. Sebab dia betul-betul pada paksi X ni. Lorek rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, sini tu sama. Dia dah bagi. So, kita nak lorek je lah. So, negatif 2. Kalau negatif 2 tu lebih kecil ke bawah. Okey, yang ni lebih kecil juga ke bawah. Okey, yang ni lebih kecil sebelah kiri. Okay, untuk soalan seterusnya, Y lebih besar ke atas lah. Kita nak lorek. Yang ni lebih besar juga, masih lagi di atas. Ni pun lebih besar. So, garisan lorekannya adalah kawasan yang di atas. Okay. Lukis graf dan lorek rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Okey, yang ni kena lukis graf. Awak kena lukis graf macam contoh yang kedua tadi. Kalau X ni berapa? X sama dengan sifar. Jadi X sama dengan sifar pada paksi Y lah. Ni Y. Ni X sama dengan sifar. So, dia betul-betul pada paksi Y ni. Awak kena lukis dengan gerak elok-elok. Okay. So, lorekkan kawasan dia lebih kecil. So, sebelah kiri graf. Okay. Samalah yang lain pun kena buat graf. Terlebih. Okay. Bagi yang ada buku nilam, boleh buat dalam buku nilam ke surat 98. Okey, sampai sini saja untuk tajuk 6.1.3. Kita jumpa lagi nanti dalam bab yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.